Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi akramana bini'matil imani wal islam, wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha, anta khairu man zakkaha, anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah ikhwan, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Ibad, kita menyambung bacaan Riyadhus Salihin jilid 2. Kita pada tajuk muka surat 315, iaitu bab tentang Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala buka bab tentang makruh mengucap Masya Allah wa sya'a fulan, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan. Iaitu bab ada larangan kita mengucap perkataan Masya Allah wa sya'a fulan. Al-Imam Nawawi memulakan bab ini dengan hadis an Huzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allahu wa syaa fulanun walakin qulu ma syaa Allahu thumma syaa fulanun. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin. Terjemahan dia dari Huzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kalau perkataan dalam hadis tu dia kata Huzaifah kata ra'aituka, sami'tuka, kuntuka, itu menunjukkan momen tu dia ada di situ. Dia memang dia dalam momen tu, dalam majlis tu. Tapi kalau hadis macam ni, anin nabi, qala nabi, ini berkemungkinan Huzaifah ambil daripada sahabat lain. Hadis tu tak semestinya menunjukkan dia dalam suasana tu, tak menunjukkan dia mesti ada dalam majlis Nabi cakap. Tetapi apa yang Nabi cakap itu telah pun tersebar, semua orang tahu, sahabat-sahabat semua tahu. Maka Huzaifah dia menyebut, dia kata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat kalau meriwayatkan daripada Nabi, dia pun tak sebut nama sahabat pun tak apa, sebab tentu dia akan ambil dari sahabat. Ini yang dikatakan mursal sahabi sahih. Mursal ni asal dia dhaif, bermakna kita tak sebut nama perawi yang awal itu. Tapi kalau sahabat buat demikian, sahih, kata Imam Syafi'i. Macam banyak hadis Aisyah berceritakan apa yang jadi di Mekah, sedangkan Aisyah bukan bahagian daripada Mekah. Dia kahwin Nabi ketika di Madinah. Dia cerita wahyu turun macam mana, Abdullah bin Abbas cerita, masa tu dia kecil. Maka yang ni kita kata mursal sahabi. Mursal sahabi hukum dia sahih, tak dapat dipertikaikan, kecuali tabi'in buat demikian.
Kalau tabi'in dia mursal, dia langkau sahabat, terus dia sebut nama Nabi, yang ni mesti ditengok balik bagaimana kedudukan riwayat itu. Maka bila Huzaifah kata dari Nabi SAW, tak mesti Huzaifah ada di situ, dan mungkin juga Huzaifah ada di situ. Beliau bersabda dari Nabi SAW. Maka Huzaifah bercerita sesuatu yang marfu', yang terus diangkat kepada Nabi, iaitu perkataan Nabi, janganlah kamu sekalian mengucap Masya Allahu wa sya'a fulanun. Diterjemah dengan makna sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan dikehendaki oleh fulan. Tetapi ucaplah Masya Allah summa sya'a fulanun, sesuatu yang dikehendaki oleh Allah kemudian fulan menghendakinya. Hadis ini daripada Imam Abi Dawud dengan isnadnya yang sahih. Hadis ini hadis yang sahih. Baik ikhwan, dalam hadis ni ikhwan, Al-Imam Nawawi nak bercakap pada kita tentang masalah adab kita dengan Tuhan lah. Cakap hadis ni dia ada dua tajuk yang besar daripada hadis ni yang kita boleh ambil, kita boleh belajar daripada hadis ni. Yang pertama, hadis ini sebesar-besar hadis yang menjaga kemurnian akidah dan tauhid. Sebesar-besar hadis, kita kata di antara daripada jumlah hadis, sebesar-besar hadis, sebesar-besar faedah, sebesar-besar panduan yang bercakap tentang kemurnian akidah dan tauhid. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ni bercerita kepada kita tentang sifat agama yang kita anuti ni. Agama yang kita anuti ni ada sifat dia. Bila kita bercakap, kita sampaikan agama, kita belajar agama, pastikan agama tu punya sifat tak hilang. Bukan kita nak belajar isi agama saja, sifat dia. Ramai orang bila kita tengok, dia boleh menyampaikan isi agama, tapi ketika dia sampaikan isi agama, muatan agama, dia memisahkan antara isi agama dengan sifat agama. Yang ni kita panggil qawaidul islami. Islam ni daripada hadis ni pada bahagian kedua, dia mencipta qawaid Islam. Apa dia? Kaedah yang ada dalam Islam, yang kita tak boleh pisahkan dia dengan Islam. Mari cuba kita tengok bahagian pertama, iaitu bahagian hadis ini bercerita tentang macam mana Nabi ajak kita jaga iman, jaga tauhid. Iaitu Nabi kata la taqulu, jangan kamu cakap sebagai orang beriman, jangan cakap benar ni. Apa dia? Masya Allah wa sya'a fulan. Apa yang dikehendaki oleh Allah dan apa yang dikehendaki oleh si fulan. Nabi kata jangan cipta ayat lagu tu. Kenapa ikhwan? Kerana Masya Allah ni dia duduk di bawah perbahasan ilmu berkaitan dengan masyiatullah. Masyiah Allah ni ada masyiah. Masyiah ni apa dah? Kehendak dia. Allah ada kehendak dia. Dan kehendak Allah, kehendak yang sempurna. Allah ni fa'alul lima yurid. Kehendak dia, dia perbuat apa yang yurid, lima yurid, apa yang dia nak. Tuhan buat apa yang Tuhan nak. Kehendak dia, masyiatullah, dia bukan sama dengan masyiah makhluk. Kehendak makhluk. Kehendak makhluk ni terbatas. Kehendak makhluk ni kehendak yang penuh dengan kecacatan, kekurangan, nak kena merancang, kadang tak tepat. Apabila kita letak kehendak makhluk setanding dengan kehendak Tuhan, ini boleh menyebabkan kita punya kemurnian tauhid kita tercalang.
Maka Nabi SAW kata pada sahabat, kalimah yang patut kamu guna supaya sya'a fulan dengan sya'a fulan dengan masya Allah tu, dia duduk bagi tak sama. Maka Nabi kata jangan ikat dia dengan kalimah waw, tapi tukar waw tu dengan perkataan summa, bagi dia jarak. Summa makna lain, waw makna lain. Bila kata masya Allah wa sya'a fulan, dan dengan apa yang Tuhan kehendaki, waw tu diheret pi kehendak makhluk setanding dengan kehendak Tuhan, maka ini boleh menyebabkan kesyirikan. Maka Nabi kata tukar waw tu jadi summa. Kemudian, bila kata kemudian, waw tu dia jadi waw tartib saja, waw urutan, bukan waw penyamarataan. Summa tu menjadi summa tartib, bukan dia menjadi penyamarataan. Kalau pakai waw, dia jadi penyamarataan, kehendak makhluk dengan kehendak Tuhan jadi sama. Maka Nabi ajak kita, tak usah kata masya Allah wa sya'a fulan, tapi kata masya Allah summa sya'a fulan. Kemudian ni menunjukkan sengkang yang lama. Maknanya kawan yang kehendaki tu boleh jadi, boleh tak jadi, tapi apa yang dikehendaki oleh Allah itu pasti terjadi. Dan ada juga ulama kata kita boleh pakai dengan kalimah fa. Masya Allahu fa sya'a fulan. Pakai fa, terus saya pakai waw. Ada ulama kata demikian, fa sya'a fulan, tapi kalau tengok dari segi sirah bahasa, pakai fa dengan pakai waw ni macam tak ada beza sangat lah. Semua beza. Semua kemudian dia menjadi urutan kehendak Allah kemudian, maka dia tak jadi waw. Satu hari ikhwan, Nabi SAW, sahabat kata kat Nabi, duk bercerita, Nabi bercakap apa yang Nabi nak. Maka sahabat kata sepatah, sahabat kata masya Allahu wa syi'ta. Sahabat kata masya Allah wa syi'ta, dan dengan kehendak engkau. Sahabat pakai kalimah waw juga, dengan kehendak masya Allah, apa yang dikehendaki Allah, wa syi'ta, maknanya dan apa yang kau kehendaki itulah akan terjadi ya Rasulullah. Bila Nabi dengar dia kata lagu tu, kan Nabi kata sepatah kat dia. Nabi kata aj'altani lillahi niddan, adakah hang nak letak aku sebagai sekutu bagi Allah? Andai kata aku tak berkehendak, Tuhan berkehendak, kehendak siapa akan jadi? Kalau hang dah kata apa yang Tuhan kehendaki dan aku kehendaki, katalah kehendak aku tak sama dengan kehendak Tuhan, agak-agak kehendak siapa nak jadi? Hang telah menjadikan aku sebagai sekutu Tuhan. Nabi kata qala, lain kali jangan cakap begini, tapi sebaliknya katalah, Nabi kata masya Allah summa syi'ta. Katalah masya Allah summa syi'ta. Ini pengaruh bahasa, pengaruh perkataan huruf yang hidup dalam bahasa Arab. Bahasa kita mungkin dia tak ada beza sangat, tapi kerana agama ni dia main dalam bahasa Arab, maka kalimah-kalimah itu diambil kira. Maka kita pun bila kita nak bercakap, kita kata dengan kehendak Allah. Kita kata dengan kehendak, apa akan yang terjadi dengan kehendak Allah. Kita kata kemudian apa yang Allah kehendaki daripada kehendak engkau. Kita lapik bahasa supaya akidah kita jadi elok. Maka hadis ni pada bahagian pertama kita belajar apa ikhwan? Kemurnian akidah itu dijaga walaupun dalam bab-bab yang sekecil ini. Nabi kebetulan Nabi dengar sahabat duk cakap. Nabi dengar sahabat cakap,
Dalam cakap tu sahabat kata sepatah, dia kata may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad, may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyad, wa may ya'sihima faqad ghawa. Sahabat kata siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faqad rasyad, maka dia mendapat petunjuk. Nabi dengar. Lepas tu sahabat ni kata, wa man ya'sihima faqad ghawa. Siapa menderhakai keduanya, maka dia pasti sesat. Bila Nabi dengar pada bahagian kedua ni, sahabat guna perkataan huma. Tadi sahabat kata Allah dan Rasul. Ayat kedua, sahabat ni kata keduanya. Dia tak pisah Allah dan Rasul. Keduanya. Terus Nabi kata sepatah. Nabi kata, bi'sal khatibul qaum anta. Hanglah khatib yang paling buruk di kalangan kaum hang. Khatib di sini boleh jadi orang juru cakap dan boleh jadi orang yang baca khutbah. Nabi kata, bi'sal khatibul qaum anta. Seburuk-buruk khatib, orang yang bercakap, Nabi kata, hanglah di kalangan kaum hang. Nabi kata, qala. Lain kali jangan sebut ayat lagu ni, tapi katalah, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa. Kerana aku bukan bahagian dari Allah, aku hanya utusan Allah. Jangan kau jadikan aku ini sekutu bagi Allah. Tengok macam mana kalimat tauhid itu dipelihara. Kita, Allah ikhwan, mai kat kita ni raplah sikit. Mai kat kita ni raplah sikit ya. Bukan kata raplah sikit, raplah banyak. Kita tak jaga, kita boleh bagi tahu kerana kubur ni lah, keramat ni lah, kerana kawan ni lah. Kita ni alhamdulillah lah, kerana Datuk Wali ni lah kampung kita tak banjir. Subhanallah, kita punya cakap ni bukan kata bi'sal khatib, tak tahulah bi'sal apa, tak tahulah ikhwan. Dan Nabi dengar sahabat duk bercakap tentang Taurat, apa yang ada dalam Injil, dan macam mana orang-orang Nasara, Ahlul Kitab duk puji Nabi-Nabi di kalangan Bani Israel, termasuk Nabi Isa. Nabi dengar benda ni. Dan Nabi kata sepatah kepada para sahabat, Nabi kita, la tatruni, la tatruni kama atratin Nasara Isa bin Maryam. Nabi kita, jangan hampa angkat aku, hampa puji aku, hampa tinggikan kedudukan aku seperti mana Nasara buat kepada Isa, anak kepada Maryam. Jangan buat aku lagu tu. Sampai sebut aku ni nama bukan-bukan. Jangan. Aku bukan bahagian daripada Tuhan. Aku manusia. Tapi Nabi kata, kalau hampa nak cakap pasal aku, hampa kena tahu satu benda. Fa innama ana abdullah. Nabi kata, aku hamba Allah. Faqulu. Maka hampa tahu tak, kerana aku hamba Allah, kalimah apakah yang paling mulia? Kalau hampa sebut kalimah tu, memang kalimah tu mulia dekat aku. Maka faqulu, hampa semua katalah, Abdullah wa rasuluhu. Katalah Muhammad hamba Allah dan Muhammad utusan Allah, mulia dah. Kalimah yang Nabi paling suka kita katakan dia. Dalam syahadah kita, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Oh, Nabi suka pasal dia dikenali dengan dua pangkat. Pangkat apa? Hamba, pangkat Rasul. Dan Allah sendiri bagi makam hamba tu kepada dia. Makam hamba ni Imam Ibn Qayyim kata makam apa? Makam ubudiyah. Makam ketaatan yang paling tinggi kepada Allah, itu dipanggil makam ubudiyah. Dan Muhammad suka. Bila Aisyah kata kat Nabi kan, semayang sambil bengkak kaki, kenapa Nabi jawab? Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Tidakkah afala uhibbu, tidakkah hang tahu betapa aku ni suka sangat menjadi hamba Allah yang menampakkan kesyukuran pada Allah. Kita menampakkan kesyukuran dalam bentuk lain, Pak Cik Din, dalam bentuk belanja orang dengan duit, betul?
kita jarang menampakkan syukur pada Allah dengan ibadat. Ibadat, kita tengah malam kita bangkit, kita ibadat pada Allah, ingat dalam hati kita, ya Allah, aku nak menampakkan syukur aku pada Hang dengan ibadat. Kerana ibadat itu adalah simbol hamba, penghambaan, simbol ubudiyah. Maka Allah cipta kita untuk ibadah. Maka Allah nak kita mempamerkan ubudiyah kita kepada Allah, kehambaan kita pada Allah. Sebelum kita bangkit tengah malam, kita buat witir ke, kita buat tahajud ke, kita doa, kita tilawatul Quran, dalam hati kita ingat, ya Allah, aku suka buat ibadat kerana aku nak menampakkan syukur pada Hang dengan ibadat. Menampakkan syukur dengan duit ni perlulah, infak kan, sedekah. Tapi Nabi menampakkan kesyukuran daripada Allah dengan ibadat. Dan ibadat tu orang lain tak tahu. Kebetulan hari tu Aisyah nampak. Kalaulah hari tu Aisyah terlena, tak sampailah riwayat tu pada kita. Mughirah bin Syu'bah, seorang lagi sahabat yang ternampak Nabi semayang, dan dia tanya soalan yang sama. Aisyah tanya dalam rumah Nabi dengan Aisyah, Mughirah bin Syu'bah tanya bila Nabi keluar. Dia tanya kat Nabi, ya Rasulullah, aku tengok hang semayang malam, aku nampak kaki hang bengkak. Kenapa hang buat lagu ni? Nabi jawab apa yang dia jawab pada Aisyah radhiyallahu anha. Kita ni ikhwan, orang hari ni kalau boleh bagi nama yang bukan-bukan kat Nabi, itu tanda dia sayang. Nabi kita jangan, bagilah kepada aku nama yang paling aku suka. Apa dia? Abdullah wa Rasuluh. Katalah Muhammad itu hamba Allah, Muhammad itu Rasulullah. Dan kebetulan Muhammad ni pula yatiman faqiran, seorang Nabi yang yatim dan faqir. Kata para imam kita, a'immah di dalam tazkiyah, a'immah tazkiyah, bila hadis ni, hadis macam ni, Nabi sebut, aku menampakkan kesyukuran aku kepada Allah dengan ibadat kan. Nabi terkenal dengan Nabi yang miskin, Nabi terkenal dengan Nabi yang yatim kan. Kata a'immah ahlu tazkiyah, dia berkata, kami mengintai pintu untuk berjalan menuju Allah, berjalan menuju Allah dengan zikir, dengan baca Quran, dengan sembahyang malam. Kami mendapati pintu itu terlalu sesak, penuh orang menuju kepada Allah di pintu tu, di gerbang tu. Ramai orang menuju kepada Allah dengan sembahyang fardu, sembahyang sunat, dengan apa? Sedekah, majlis-majlis ilmu. Kalau kuliah Ustaz Nan sampai ke belakang. Dia Allah. Tok Bilal kata apa? La haula wala quwata illa billah. Tok Bilal tu kata, saya memang lagu ni. Kata pergi majlis ilmu, aku mengintai, aku duk cari jalan mana aku nak masuk, pintu mana aku nak masuk, supaya aku boleh berjalan terus sampai pada Allah. Maka aku baca Quran, aku bangkit sembahyang malam, aku sedekah. Kami dapati, dia kata, kami dapati jalan ini sesak dengan manusia menuju Allah. Ramai orang pakai jalan ni. Maka aku mengintai lagi satu jalan yang di mana Muhammad terkenal padanya. Muhammad bukan saja terkenal dengan sedekah, betul? Di Bukhari kan, mai bulan puasa macam mana Nabi sedekah, lebih derah daripada angin bertiup. Maknanya dalam susah Nabi boleh sedekah. Nabi semayang, orang ikut Nabi. Nabi puasa, alhamdulillah, orang ikut, orang nak pergi ke Tuhan, orang ikut. Tapi kata a'immah tazkiyah, a'immah ni perkataan plural daripada imam. A'immah kata, para imam kata, bila kami pergi ke pintu lagi satu, kami dapati pintu itu kosong, tidak dimasuki oleh orang yang sembahyang, orang yang puasa,
menuju Tuhan. Sedangkan pintu itu paling dekat menuju Tuhan. Pintu apa? Pintu fakir. Pintu fakir. Kerana ramai orang baca Quran, mereka takut jadi fakir. Ramai orang bersedekah kerana takut fakir. Kerana janjinya Tuhan janjikan dalam sedekah tu, dia sedekah, dia takut fakir. Ramai orang sembahyang malam kerana takut fakir. Tetapi Muhammad seorang Nabi yang tidak takut fakir, dan dialah yang paling dekat dengan Tuhan. Dan kami berhenti sekejap pada mahallah ini, pada tempat ini, dan kami mendapati kami benar-benar dekat dengan Tuhan. Maka dia mencadangkan, A'immah cadangkan, apa salahnya kita yang telah menuju Tuhan dengan sembahyang, dengan puasa, dengan zikir, alih sedikit hati kita ke pintu kedua. Jangan takut fakir kerana Tuhan. Kenapa? Kita akan sampai pada Tuhan lebih cepat daripada segala-gala. Muhammad tak pernah sedih dia fakir. Tapi Muhammad bimbang umat dia. Dibuka segala zahratud dunya wa zinataha. Oh subhanallah, subhanallah. Satu hari ada sahabat meninggal, nama dia Osman bin Maz'un. Dia terkenal dengan nama Abu Sa'ib. Itu gelaran dia, Abu Sa'ib. Dia meninggal. Dia meninggal bujang, dia tak kahwin. Dia di antara sahabat kan yang berjumpa Nabi, yang kata apa, nak sembahyang tak mau tidur, nak puasa tak mau buka, tak mau menikah kan. Salah seorangnya dia lah, dapat 3 orang tu. Sayyidina Ali seorang, Mu'az seorang lagi. Berjumpa Nabi, dia mati. Ada satu perempuan, dia dipanggil dengan nama Abu Ala. Perempuan dia dipanggil dengan Ummu Ala. Ummu Ala dengan Ain, Ummu Ala. Bila mayat Osman bin Maz'un ditanam, Nabi bila mayat Osman bin Maz'un, di antara yang disebut oleh siapa dalam riwayat Muslim, oleh siapa Malik, apa sahabat kita, dia kata, awaklah hari itu, bukan aku yang mati. Dia kata, kenapa Osman Maz'un yang mati? Pertama dia kata, dia cemburu bila dengar Nabi sebiji melafazkan doa, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Sah pertama di belakang tu clear dengar doa. Yang kedua dia kata, masa Osman bin Maz'un depan Habib Umar, aku tengok Nabi qabbalahu, Nabi cium dari dia. Awaklah hari itu, bukan aku. Kenapa Osman bin Maz'un? Dah habis dah, dia simpan mayat dia. Yang kata Ummu Ala. Ummu Ala kata sepatah. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya kamu wahai Osman, wahai Abu Sa'ib, kamu adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Kamu mulia di sisi Allah. Hang tak bimbang apa dah. Hang mati ni pun hang apa? Walaupun hang tak kahwin, hang tak apa, hang tak bimbang lah. Hang memang orang yang mulia di sisi Allah. Nabi dengar Ummu Ala kata lagu tu. Nabi kata sepatah kat dia. Nabi kata apa? Nabi kata, wallahi inni la Rasulullah. Nabi kata, Ummu Ala, demi Allah, aku ni Rasulullah. Tapi apa yang hang kata ni berat. Aku ni Rasulullah. Patut-patut kalam hang cakap tu aku boleh cakap, sebab aku Rasulullah. Tapi satu benda hang kena tahu, wahai Ummu Ala, inni la Rasulullah, la adri ma yaf'alullah, ma yaf'alullahu bi ghadan. Aku Rasulullah, tapi aku masih tak tahu besok apa Tuhan nak buat dengan aku. Macam mana hang tahu Tuhan nak buat apa dengan Osman bin Maz'un? Tak cukupkah doa yang telah Tuhan ajak kepada kita untuk kata pada mayat,
Kenapa tak kata seperti mana doa tu? Katalah, semoga Allah mengampun kau wahai Osman, semoga Allah merahmati kau. Kenapa kau kata sesungguhnya dia telah pun mulia di sisi Allah? Sedangkan aku Rasulullah, bahagian yang kau sebut tu kalam daripada benda gaib di sisi Allah. Kata Ummu Ala, dia kata, wallahi la uzaki ba'dahu ahadan abada. Dia kata, demi Allah, sejak Nabi tegur aku lagu tu, aku tak pernah mensucikan satu orang lebih daripada hak yang Nabi ajar. Bila ada orang mati, aku hanya kata Allahumma ighfir lahu warhamhu. Rupa-rupanya dia kata sebutan Allahumma ighfir lahu tu telah merupakan semulia-mulia dan seagung-agung sebutan yang aku tak perlu tambah apa-apa lagi dah. Andai kata doa tu diterima, maka kawan tu sememangnya ahli syurga. Tapi antara diterima dan ditolak, itu urusan Allah. Dalam ilmu Tuhan, bukan ilmu Rasul dan bukan ilmu kita. Maka Nabi melarang Ummu Ala masuk campur dalam urusan Tuhan. Dahsyat lah. Macam mana Nabi ajak kita jangan campur hal gaib ni. Bila kita kata Masya Allah wa sya'a fulan, ini benda gaib. Kehendak Allah ni benda gaib. Dan kehendak fulan, mana boleh sama? Maka katalah summa sya'a fulan, bukan wa sya'a fulan. Tengok ikhwan, macam mana hadis ni ajak kita disuruh jaga apa? Lafaz-lafaz yang berbau akidah. Sahabat kata kat Nabi, Ya Rasulullah, Ya Rasulullah, ini apa dia panggil? Apa? Sahabat tengok orang musyrikin ni, depa ada satu tabiat. Depa percaya apa? Kalau depa ambil pedang depa ke musim perang, depa ambil pedang depa pergi gantung dekat satu pokok tu. Okay? Pedang-pedang yang dipakai digantung tu bawa pergi perang. Maknanya perang tak kalah. Sahabat duduk tengok depa ni buat lagu ni. Bila sahabat tengok depa tu buat lagu tu, sahabat pergi kata sepatah kat Nabi. Sahabat kata, Ya Rasulullah, ada tak ada pokok-pokok yang kita boleh buat lagu tu? Tapi tentulah sahabat bukan berkehendak macam depa tu. Maknanya kot ada satu pokok apa ke, kurma ke, yang kalau Rasulullah pergi sentuh pokok tu ke, berkat itu, ada tak ada ya Rasulullah? Ada tak ada benda macam ni ya Rasulullah? Nabi bila dengar sahabat kata lagu tu, Zatul Anwat, pokok yang diambil berkat ni, Nabi Nabi kata kepada sahabat, Nabi kata, apa yang hampa kata ni, baru hampa sebut ni, Nabi kata sama sebiji dengan kaum Musa minta kepada Musa yang Allah cerita dalam Quran. Kaum Musa yang mengamal ajaran Taurat, ikut Taurat kan, bila dia tengok geng-geng Fir'aun ni dengan agama sesat depa tu, depa ada tuhan-tuhan yang boleh mengadu. Kalau Tuhan ni buat leceh, macam kita kan. Kita tengah duduk ni, semangat election ni, tiba-tiba COVID punya ni pinai pula dah. Alamak, COVID jadi pasal pula. Otak orang jahat ni susah je kan. Kan? Dunia dah tak takut dengan COVID, kita pula pergi takut dengan COVID. Ni COVID nak naik ni. Kalau COVID naik sampai 30-40 ribu, pilihan raya boleh tangguh baca. Ini orang Penang katakan ni nabut je. Saya tarik balik. Pasal hadis melarang. Saya tarik balik. Saya tersalah ucap. Saya kena tarik balik. Pasal hadis melarang. Petunjuk Muhammad yang tu saya sebut kerana perangai orang Penang.
Kerana saya jelutung punya mai. Jangan ikut tabiat buruk itu. Saya tarik balik. Dewan Syafi'i pun tidak bertanggungjawab. Saya tarik balik. Saya tersilap. Saya terikut hawa nafsu. Maafkan saya. Astaghfirullahalazim. Ampunkan saya ya Allah. Baik. Kita pun dah ready tu kan dengan pilihan raya ni. Covid pun naik pula. Aduh. Tak kata apa dah. Saya segan. Nabi kata kepada sahabat, Nabi kata, Allah Ta'ala sebut kisah ini. Allah kata, Bani Israel kata dekat Musa, Ya Musa ja'al lana ilahan kama lahum alihah, dalam surah Al-A'raf. Bani Israel kata kepada Musa, wahai Musa, ij'al lana alihan, tolonglah jadikan kepada kami ini satu Tuhan, kama lahum alihatun, macam mana mereka ada Tuhan-Tuhan lain, supaya kami boleh pergi ambil berkat lah, pergi ambil apa. Nabi kata, apa yang hampa minta kat aku? Sebiji. Hampa suara ni sebiji. Macam mana kaum Musa minta kepada Musa. Dan permintaan itu Allah masukkan di dalam permintaan menduakan Tuhan. Tengok ikhwan, bagaimana sahabat Nabi ajak sahabat menjaga lisan. Zaman kita ni ikhwan, bukan kata sebut dulu ni, darga ni confirm bukan Makkah. Mungkin kuku tu wali, mungkin rambut tu wali, tapi di Nagor, mamak dimarah saya pula. Tapi benda ni benda tak betul. Benda tak betul. Mana boleh pergi ambil berkat lah, baca doa orang sakit, ambil ayat budak demam, pergi upacara keliling kawasan Tok Goya tu, kubur Tok Goya tu. Tak boleh benda-benda lagu ni ikhwan. Yang kata tak boleh siapa dia ikhwan? Nas agama. Tapi antum tahu tak, ada orang sampai malam ni umur dia 75, dia tak tahu kata tak boleh, kerana dia hidup dalam suasana kata boleh. Tak tahu dia. Maka apa yang terjadi di sini ikhwan, hadis ni pada bahagian pertama dia adalah sebesar-besar hadis yang mengajak kita jaga tutur kata dalam bentuk apa? Tauhid kita pada Allah ni jangan bagi tersilap walaupun huruf atau kalimah. Itulah dinamakan tauhid. Kemurnian dia kena jaga. Meminta, memohon. Kita belajar tentang sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, kehendak Allah, kesemuanya hanya milik Allah semata-mata, yang tidak ada persamaan dengan makhluk sekali-kali. Ini bahagian pertama daripada hadis ni. Bahagian kedua daripada hadis ni ikhwan, apa dia? Saya kata tadi faedah, sebesar-besar faedah, iaitu bila Nabi kata pada sahabat ni, bahagian kedua, Nabi kata pada sahabat, la taqulu ma sya'allahu wa sya'a fulan. Ini Nabi guna perkataan la taqulu, jangan kata. Ini bahagian Nabi ajak tak boleh kata. Masuk bahagian kedua, Nabi guna perkataan walakin qulu, akan tetapi yang boleh kata. Yang boleh kata yang ni, apa dia? Ma sya'a ma sya'allah summa sya'a fulan. Yang ni boleh kata. Yang ni ikhwan, kaedah ni yang saya kata tadi sifat agama, iaitu apa dia? Agama ni kita tak boleh sebut tak boleh saja. Tak boleh sebut tak boleh. Kena sebut bahagian yang agama kata boleh. Sebab agama ni dia tak main dengan tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh dah. Dia start dengan boleh, 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 boleh. Bila nak jadi tak boleh, agama yang kata tak boleh. Sepatutnya boleh, sepatutnya boleh. Boleh menyanyi, boleh menari, boleh berdansa, boleh berjoget, boleh, semua boleh. Bila kita kata tak boleh, bawa dalil tak boleh. Sebab asal dia boleh. Maka sifat agama tu apa dia? Jangan selalu kita bagi tahu pada orang tak boleh, tak boleh, tak boleh sahaja. Mesti pergi serentak. Tak
Tak boleh. Tak boleh yang mana? Boleh yang mana? Sebab itu rentak dia. Allah cerita dalam Quran, Allah kata, ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu zurna. Allah kata, wahai orang yang beriman, jangan kata ra'ina, tapi katalah unzurna. Allah sebut yang tak boleh, Allah sebut yang boleh. Bila kita cerita pasal agama, dua benda ni kena pergi sekali. Jangan sebut tak boleh. Allah cerita perkataannya, Allah angkat. Allah cerita yang Nabi Lut kata pada kaum dia. Nabi Lut kata, ata'tuna dhukrana minal alamin. Adakah kamu mendatangkan, adakah kamu mendatangi, kamu pergi kepada laki-laki daripada kalangan manusia? Kamu tu laki-laki, kamu pergi cari laki-laki juga? Ata'tuna dhukrana anil alamin minal alamin. Sedangkan wa tazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum. Sedangkan kamu meninggalkan apa yang Tuhan cipta untuk kamu daripada isteri-isteri kamu. Allah sebut apa yang tak boleh, laki-laki mendatangi laki-laki. Allah sebut apa yang boleh, iaitu isteri-isteri kamu. Maka sampai bila-bila ikhwan, bila kita bercakap sifat agama, kalau kita dah sebut satu yang tak boleh, kita kena sebut 10 yang boleh. Kerana bahagian yang tak boleh ni sikit sangat. Dan asal hukum tak boleh ni tak ada. Semua boleh. Hukum tak boleh ni hanya ada pada ibadat ni. Ibadat saya start dengan tak boleh. Betul? Al-aslu fil ibadati al-butlan. Tapi al-aslu fi syai'i ataupun al-aslu fil asya' al-ibahatu. Asal bagi sesuatu benda, kesemuanya boleh. Itu berdasarkan ayat Quran dalam surah Al-Baqarah. Kalau orang banyak tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Bila kata tak boleh apa yang boleh? Ustaz Samsul perasan tak, kalau kita banyak kata tak boleh, kita akan jam yang boleh. Kita akan jam. Yang ni tak boleh. Orang tanya, kalau yang ni tak boleh, yang boleh macam mana? Yang boleh macam mana? Kita akan jam. Baik kita sebut yang boleh banyak. Tapi bila kita sebut bahagian boleh, juga kena dibatasi dengan bahagian tak boleh. Takut kereta tak ada brek kan, randuk habis semua. Dia lajak Pak Amir, dia lajak. Satu ikhwan, kenapa? Satu kerana supaya tidak, kerana kekal agama dengan tabiat dia. Apa dia? Agama ada suruhan, pada bahagiannya kena buat. Agama ada larangan, pada bahagiannya kena berhenti daripada buat. Kalau kita pergi tak boleh saja, kita pergi satu bahagian aja daripada sifat agama. Lagi satu kita tak pergi. Orang tanya, perempuan boleh tak pergi rambut ni? Rambut apa? Warna-warna ni. Jagung. Panggil apa? Jagung. Oh, panggil baru saya tahu jagung. Asyik pakcik moden lah. Jagung. Oh, panggil rambut jagung eh? Kita kaedah dia, kalau kita tak tahu ada hadis boleh ke ada hadis tak boleh kan, kita start kata boleh. Tak boleh, benda ni boleh. Pasal dia bukan ibadat, dia urusan dunia, kehidupan. Sehinggalah kita jumpa dalil kata tak boleh, baru tak boleh. Boleh ke dye? Dulu panggil dye lah kot kan, rambut color-color. Dulu saya ingat zaman saya dua color je, macam hak yang binatang kentut busuk tu. Hitam sikit, bawah dia putih. Kat pungkok dia kan lagu tu kan. Oh lalu dia main jagung. Ni istilah baru tau. Dulu dia panggil kunyit, halia.
Alah dia tukar lah, dia benda boleh makan. Jagung, papaya. Ustaz Nan tak tahu, Ustaz Nan terkejut aku tu tahu. Panggil apa? Apa tu? Kutek. Q-Tech ke? Siapa Ustaz Nan? Saya komben duk bercakap pasal lucu. Aduh. Kak Noh, tengok Ustaz Nan buat perangai pula. Saya dengar apa kutek-kutek ni? Oh Jawa, bahasa Jawa. Yalah, tak dapat dipungkiri lagi lah. Baik, apa sahaja yang tidak melibatkan ibadat kita jawab dengan boleh. Kecuali nas yang masyhur, arak, makan daging babi, makan darah, bangkai, yang tu tak perlulah kita jawab dengan boleh, sebab nas itu telah masyhur. Ini nas-nas yang ghairu sarih pada kita, yang kita tak tahu, kita sama benda ni boleh ke tak boleh. Ya, apa warna kuku tadi kan, boleh ke tak boleh, kita tak tahu. Cuma kita tahu pada bahagian apa, tasyabuh, jangan menyerupai. Sebab larangan apa, jangan menyerupai wanita. Hukum asal boleh, tapi jangan menyerupai peradaban wanita kafir. Tapi dia ada satu trend, warna tu trend kepada mereka punya rosaknya akhlak. So warna tu kita jangan ambil. Tapi lain daripada warna tu kita nak, kita menjauhi daripada kita mendekati apa kita kata peradaban saleh, menjauhi peradabannya adabul fusaq, peradaban orang fasik. Demikian ikhwan, sifat yang ada, sifat agama yang ada di sini itu jangan kita ubah. Pada Baqarah 138 Allah minta kita pertahankan sifat agama, sibghatullah, sibrah Allah. Islam ini adalah sibrah Allah, ciptaan Allah, pewarnaan Allah. Sifat agama tu Allah yang sibrah dia, Allah yang celup dia, Allah warnai dia, Allah design agama ni. Maka Allah tak benarkan kita ubah. Wa man ahsanu minallahi sibrah. Allah cabar, man ahsanu minallahi sibrah. Siapa yang berakal, lebih elok celupan dia, pewarnaan dia, design dia daripada Allah. Kalau kamu ubahnya Allah punya, kamu pakainya orang itu cipta punya, bermakna kamu telah kata dia ahsan minallah, dia lebih baik. Sedangkan Allah cabar, tak ada, Tuhan kata tak ada. Maka Allah minta kita jadi apa? Tengok yang ni, Allah kata kamu kata sepatah, wa nahnu lahu abidun. Kami dengan Allah sentiasa menjadi orang yang taat dan patuh, tidak akan ubah, tidak akan ubah. Maka pada bahagian pertama hadis ni bagi tahu apa pada kita ikhwan? Penjagaan kepada nilai akidah, terutamanya tauhid. Bahagian kedua daripada hadis ni bagi tahu apa? Sifat agama tu jangan dihilangkan. Al-Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala kemudiannya membuka kepada kita satu bab lain, bab tentang makruh. Di sini Al-Imam Nawawi tadi guna perkataan makruh kan, makruh mengucap, tajuk asal tadi makruh mengucap masya Allah wa sya'a fulan. Ulama hadis kata makruh di sini karahatun huna yuridu biha at-tahrim. Makruh di sini makruh haram, bukan makruh yang makruh di sini larangan, ni larangan haram. Haram kita kata masya Allah wa sya'a fulan, kita kena kata masya Allah summa sya'a fulan. Ini pula Al-Imam Nawawi buka bab berkaitan dengan babul karahatul hadis ba'dal isya'ul akhirah.
Bab tentang makruh berbicara selepas Isya yang akhir. Terjemahan Melayu kita ni dia buang. Dia kata sesudah solat Isya. Nawawi tak guna sesudah, dia guna sesudah, tapi dia kata ba'dal isya'il akhirah, sesudah sembahyang Isya yang akhir. Bermakna Isya ni ada dua, ada Isya awal, ada Isya akhir. Ada larangan iaitu karahatul hadis, larangan kita bercakap selepas daripada Isya yang akhir, bukan Isya awal. Maka ulama kita kata berdasarkan hadis, Isya awal itu nama sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib itu dipanggil Isya awal. Maka Isya yang akhirah ni sembahyang Isya ni lah. Macam dah sembahyang tadi kan Isya. Itu Isya yang akhir. Jadi kita sekali-sekala ikhwan boleh niat sembahyang maghrib, sahaja aku sembahyang Isya awal kerana Allah, bukan berawal Isya. Nama maghrib itu Isya. Sekali Pak Amir, orang tu tolak kita jadi imam, kita buat derat-derat, usalli fardal isya'i awal. Dan nak usalli sangat, buat derat-derat gitu. Tengok nak jadi apa lepas tu, awal Isya. Saya sembahyang Isya awal. Betul? Orang kita tak tahu kata Isya awal tu nama sembahyang maghrib. Ha? Bukan waktu Isya mana tepat waktu yang tu dipanggil Isya, tapi kita melewatkan solat Isya sampai dalam dekat ujung-ujung. Itu yang tu dia anggap sebagai yang tu lah. Ada. Yang tu pun itu melibatkan waktu. Waktu bila sembahyang Isya tu afdal. Bagi lewat sikit lah. Tapi yang dimaksudkan dengan Isya akhirah ini, Isya yang akhir. Lepas sembahyang Isya, nanti Nawawi akan susun pada kita hadis, habis-habis iaitu Nabi sembahyang Isya habis dah, maka Nabi pun tak mau cakap dengan siapa dah. Nabi tak mau cakap dah dengan siapa. Dan ada masa pula Nabi cakap. Habis-habis Isya Nabi cakap sah. Dan ada pula Nabi tarik sembahyang Isya bagi lewat betul-betul. Sampai sahabat dah menguruh dah. Bayang sahabat boleh menguruh, maknanya macam mana Cik Din? Lama. Katalah jemaah tunggu saya main sampai menguruh. Maknanya bukan saya main 9 suku. Sampai menguruh. Habis itu Nabi main tengok sahabat ada ni, ajak sembahyang Isya. Itulah yang datang hadis kan, orang dah tidur mengeruh dah. Ada yang sahabat tak ambil wudu, bersembahyang terus. Dah habis-habis tu semua, Nabi ajak pula sembang. Wahai dah, memang akhir dah, ujung waktu, ujung dah. Maka apakah yang nak dimaksudkan oleh Imam Nawawi ni dengan tajuk Melayu ni, makruh berbicara sesudah solat Isya. Jadi kalau ikut terjemahan Melayu ni, sesudah solat Isya. Kalau selagi kawan tu tak solat Isya, boleh sembang lagi. Maka yang ni berkaitan dengan solat ke berkaitan dengan waktu Isya? Itu kita akan tengok. Jadi kita boleh panggil maghrib itu dengan nama apa? Isya awal. Dan Isya ni pun ada dua nama. Satu nama Isya, lagi satu nama Isya akhir. Betul? Sebagaimana subuh pun ada dua nama. Solat subuh, solat fajar. Lagi satu Isya ada tiga nama. Dia panggil solat atama. Tiga nama dia ada. Begitu. Sebagaimana sembahyang tarawih juga dipanggil dengan solat qiyam Ramadan. Nama-nama yang masyhur tu okeylah, dah kenal. Nama-nama yang orang tak kenal lagi kita angkatlah bagi orang kenal. Hari ni nak sembahyang Isya awal. Dia faham kata kita nak buat Isya awal. Biar dia keliru salah. Lepas tu kita terang dekat dia supaya nama tu hidup. Nama tu hidup. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa sallallahu ala nabi Muhammad
lagi